Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur Alhamdulillah kita dapat jumpa hari ini pada Khamis 12 hari bulan Januari 2023. Kuala Lumpur cerah, lebih cerahlah daripada semalam walaupun tidaklah cerah sepenuhnya dengan keadaan matahari membahang. Tapi hampir tiada hujan di kawasan Kuala Lumpur. Saya harap tempat-tempat lain juga hari ini mula menikmati cahaya matahari, bagi membolehkan sedikit kesegaran cahaya kita perolehi setelah agak berminggu-minggu kita ditimpa hujan dan ataupun tidak pun hujan lebat, tapi hujan renyai, ribut petir dan suasana langit yang mendung. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap semua orang dapat kembali meneruskan aktiviti, terutama mereka yang berada di pantai timur dan di zon yang sebelum ini dikabarkan akan menerima luruan angin yang ketiga yang membawa hujan lebat dan ribut petir. Tapi Alhamdulillah, luruan yang ketiga pada 7 hari bulan Januari yang lalu adalah luruan ringan berbanding luruan pertama dan luruan yang kedua. Tak banyak yang benda yang saya boleh kongsi daripada news update global, di mana kalau ada pun topik-topik besar yang diperbincangkan, dia masih lagi bersifat sebagai tidak matang ataupun peramatang ataupun kemungkinan boleh menjadi mislead, terutama dalam konflik struktur penuklearan Rusia yang dikaitkan kini sedang dibangunkan sebagai struktur terus dengan fokus tembakan peledak dan juga tembakan roket dan peledak berskala jauh yang boleh menjejaskan Amerika secara terus kiranya ditembak daripada mana-mana bahagian daripada Rusia. Tapi dia lebih kepada maklumat intelijen yang boleh dispekulasi, distimulasi. Untuk pengetahuan tuan-tuan juga, tak banyak perkembangan baru di Ukraine. Dia adalah peperangan yang dengan kabar-kabar yang mendatar seperti mana yang dikabarkan dalam tempoh 3 bulan serangan Rusia, serangan balas yang dijalankan oleh Ukraine. Juga spekulasi mengenai Rusia mungkin mengisytiharkan perang dengan Ukraine akan menjadi perang dengan NATO, berikutan tindakan berterusan NATO membekalkan bantuan persenjataan dan khidmat profesional dalam bahagian strategi perang. Rusia mengesyaki begitu ramai pegawai Amerika, penasihat Amerika dan juga pakar-pakar taktikal daripada Amerika dan NATO kini berada di Ukraine dan memberi perkhidmatan terus kepada tentera Ukraine. Ini saya anggap gambaran hanyalah sebagai news yang kita tak boleh terima dia sebagai satu yang bersifat faktual ataupun ada kemungkinan tinggi untuk berlaku, melainkan apa kita panggil sebagai lip service, iaitu kata-kata yang digambarkan oleh mereka yang ada pengaruh. Tetapi kalau kita baca, biar read between the line, dia hanyalah apa yang kita sebut sebagai perang saraf. Mengenai keadaan COVID-19 dah saya update dah semalam. Saya fikir kata tuan-tuan pun dah 2 kali dengar update petang semalam dan malam tadi kami tak live selepas saja sesi bersama dengan Poya Kongkode dan Profesor Dr. Lim Siti, dan saya merasa letih dan rasa terlalu lewat untuk menyambung sesi jualan. Jadi kita sambung petang ni je. 2 hari yang petang saya agak terkesan dengan melihat angka tontonan yang tinggi, 800 pada kemarin apabila kita bercakap mengenai patriarki lelaki, patriarki. Dan semalam apabila kita bercakap mengenai matriarki. Patriarki adalah mengenai apa yang dipanggil dominan lelaki dalam konsep sosial, manakala matriarki adalah dominan wanita dalam konteks sosial. Walaupun saya kecilkan skopnya mengenai hubungan lelaki wanita dalam rumah tangga, suami dan isteri dalam rumah tangga, tapi Alhamdulillah 800 lebih bagi patriarki lelaki dan 900 lebih bila kita bercakap tentang matriarki. Saya fikir saya ada bincang dengan semalam kawan-kawan, kebetulan Prof ada sini. Saya kata wujudnya agak tinggi demand
visual dan juga diskusi visual apabila kita bercakap mengenai perkara yang paling asas, iaitu perhubungan suami isteri, di mana wujud kepekaan yang luar biasa berbanding sebelum ni saya stream, di mana manusia lebih peka dan berharap streaming dan juga update news adalah hal-hal yang berbesar, hal-hal yang bersifat news. Tapi bila kita stream hal-hal yang bersifat kemanusiaan, yang lebih kepada introvert diri ataupun introspeksi diri, saya kata angkanya sangat tinggi. Dan secara psikologi, demografi sosial tu kita boleh baca wujud kecenderungan yang besar di kalangan tuan-tuan dan perempuan untuk lebih mendapat banyak pendedahan perkongsian, sekalipun bukanlah khidmat nasihat daripada profesional, kerana saya bukanlah pakar kaunseling rumah tangga, tapi sekurang-kurangnya dengan sedikit pengalaman dan dengan sedikit pengamatan, saya kata walaupun sedikit, kalau profesional memberi perkhidmatan, saya fikir kalau streaming mereka boleh mencapai 3,000, 4,000 tontonan live, dan barangkali 50,000 tontonan 48 hours after live, kerana demand dan juga kecenderungan orang ramai untuk mengetahui mengenai isu-isu yang dekat dengan hidup mereka sangat tinggi. Jadi saya teringat satu baris kata-kata seorang rakan baik saya, Zain Kasturi, dalam sebuah karya yang sangat terkenal, Kuala Lumpur Kota Kaca. Dia kata ada kalanya manusia mengenali Kuala Lumpur lebih dari mereka mengenali diri mereka sendiri. Dalam bahasa simboliknya, ada masa kita mengetahui sesuatu yang besar, yang luar daripada jangkauan kita, yang luar daripada keperluan kita mengetahuinya, yang kadang-kadang keabsahan mengenai pentingnya pengetahuan tersebut tidaklah begitu nyata pada diri kita. Kita tahu dengan begitu banyak, hingga pengetahuan tersebut telah menutup banyak ruang untuk kita mengenali diri kita sendiri, yang sepatutnya menjadi lebih penting. Jadi saya teringatlah tu bila kita share, dan bila saya teringat banyak perbincangan yang kita buat, kelangsungan hidup yang kita lalui, terutama kita juga sedang mengalami perubahan, menyesuaikan diri daripada era yang begitu rancak sebelum COVID-19, kemudian kita terbantuk dan terhenti dan memasuki fasa yang tak pernah kita lalui dalam tempoh 100 tahun selepas Spanish flu 1918, 1920 yang tidak pun melanda negara kita, walaupun ada beberapa catatan dalam dunia jurnal perubatan mengatakan terdapat kes juga dilaporkan di Singapura dan di Pulau Pinang pada waktu itu, tapi dia bukanlah impak besar. Tuan-tuan dan perempuan, dengan apa yang kita lalui 100 tahun kemudian, apabila COVID-19 melanda dan tak ada negara di dunia yang terlepas daripada kekangan dan impaknya, berbeza dengan waktu SARS-2 dan juga SARS-MERCOV yang melanda Asia pada awal abad yang ke-21. Dia hanya memberi impak kepada sebahagian daripada kawasan Asia Selatan dan Asia Timur di Hong Kong, Jepun dan Korea, dan juga MERS-CoV ataupun dipanggil sebagai coronavirus Asia Barat yang memberi banyak impak kepada negara Asia Barat. Tapi bila COVID mengubah banyak keadaan, banyak orang merasa seolah-olah mereka sedang melalui dunia baru, terutama healing, kesan pelbagai tekanan yang dialami dalam tempoh hampir 30 bulan. COVID melanda dengan 24 bulan yang kritikal. Ramai yang terjejas dari segi kekuatan mentaliti, psikologi, emosi, kewangan. Sebahagian yang terjejas teruk langsung dalam bidang pekerjaan, pendapatan atau rutin baru bekerja. Dalam era PKP itu banyak yang work from home, di mana kita mencuba work from home dalam tempoh yang panjang 24 bulan. Secara generiknya boleh kita katakan ramai yang tidak selesa, kerana barulah mereka sedar apabila mereka berada di rumah dan pekerjaan juga ada di rumah, mereka tak dapat mengendalikan waktu yang baik tentang office hours dan house hours, tentang bagaimana menyediakan waktu yang khusus sebagai ibu dan isteri ataupun bapa dan suami, dengan waktu sebagai penjawat yang berkhidmat dalam bidang pekerjaan profesional mereka. Dan data pun menunjukkan bahawa
walaupun dalam PKP kita berjaya melaksanakan work from home ataupun kita berjaya juga melaksanakan online class, tetapi impaknya tidak berjaya. Dan arti kata yang lain, kemajuan digital tidak sepenuhnya mampu memberikan ruang untuk kita mengisi hingga kita meluputkan atau melupuskan interaksi fizikal. Kita dah buat tu kan? 460. Hari ini kita akan bercakap bagaimana mengendalikan keadaan yang tegang. Tak bersangkutlah dengan rumah tangga. Cuma tadi saya tengah fikir-fikir bahan untuk saya naikkan. Terima kasih pada 2,000 orang yang memberi respon pada story Mr. Teh dan Cikgu Kumari. Terima kasih juga kepada lebih 150 orang yang membuat engagement pada komen. Share walaupun rendah, saya boleh jangka bahawa story itu takkanlah boleh pecah share yang tinggi yang tuan-tuan bagi pada story No China, yang saya anggap kata memegang rekod kedua tertinggi dengan 5,200 like dan hampir 800 engagement dengan lebih 250 share. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita satu perkara lah tentang, saya dah pilih bahan ni untuk ditulis tapi tak jadi sebab saya fikir dia tak mencapai value untuk menjadi bahan penulisan, iaitu kisah bagaimana kita mengendalikan ketegangan. Dan ketegangan saya akan ambil cerita pertama daripada ketegangan praktikal. Lepas tu bolehlah kita ambil pada ketegangan yang lebih subjektif. Ini adalah ketegangan yang objektif. Pada tahun 2002 berlaku satu ketegangan yang kalau silap saya uruskan, kemungkinan impak dia terhadap kerjaya dan juga perundangan ke atas saya menjadi tinggi. Dia bermula dengan seorang dispatch di tempat saya kerja, NTV7 waktu tu, sedang saya mengendalikan edisi siasat. Pada waktu tu kita sedang membuat penyusunan di mana setiap kali syarikat menawarkan jawatan yang lebih tinggi, berarti kalau wujud jawatan pembantu teknikal dalam bidang cameraman ni, pembantu cameraman, lebih detail pembantu store, ataupun kita panggil sebagai mereka yang akan berpindah daripada pekerjaan general yang tidak memiliki kemahiran, yang tidak memerlukan kemahiran spesifik kepada pekerjaan lebih skill. Dan pada waktu tu pekerjaan dispatch, pembantu dalam bilik berita apa semua telah mula hampir tidak diperlukan kerana teknologi dah ambil alih. Dan dulu dispatch, video-video yang dikirim oleh wartawan negeri akan dihantar melalui bas atau kapal terbang. Jadi dispatch ni pergi airport ambil, ataupun dia pergi ke bus stop, ke bus station, dia ambil. Kalau video tu datang sampai Kedah, sampai berapa dia pergi ambil untuk membolehkan video tu disalin semula dan kemudian disiarkan. Tapi 2002 telah bermula di mana video boleh dihantar dalam muatan digital, menjadikan sebahagian negeri dah memindah teknologi tersebut dan sebahagian negeri masih lagi ada. Tapi kita dah mula nampak kata kita tidak memerlukan lagi 4 kelas jawatan. Pertama, apa yang kita panggil sebagai dispatch, kemudian pembantu kemudian jawatan pemandu, dan seterusnya kita panggil sebagai jawatan helper. Berarti syarikat kata kalau kita tawarkan kepada orang lain bila mereka ni nak naik jawatan, berarti jawatan yang ditawarkan ni dia memerlukan diploma atau pengalaman 2 tahun. Dengan pengalaman atau 2 tahun tu, kerana NTV7 dah ditubuhkan 4 tahun waktu tu, ramailah yang telah memiliki perkataan atau 2 tahun ni. Berarti kita kata jangan tawarkan kepada orang luar dulu yang mempunyai diploma, tapi kita tawarkan dulu kepada atau, supaya pekerja-pekerja kita yang berada di peringkat bawahan ni boleh mencuba nasib daripada bekerja dalam sektor yang tidak memerlukan skill, iaitu kemahiran teknikal, kita pindah mereka masuk ke tawaran teknikal. Cuma fasanya mereka akan melalui under probation ataupun di bawah pengesahan jawatan selama 6 bulan. Di salah seorang dispatch tempat saya ni, dia mohonlah kita lantik dan kita bagi dekat dia orang tu gaji dikekalkan sama, tapi dengan jawatan baru dia terima allowance. Jadi allowance tu menyamai par gaji apabila mereka disahkan dalam jawatan. Berarti kalau mereka kerja pembantu pada waktu tu 1,300 dan mereka menjadi pembantu juru kamera dengan gaji 1,650, kita akan bagi 350 margin tersebut sebagai allowance selagi mereka berkhidmat dalam under probation. Oleh kerana mereka berkhidmat under probation dan 6 bulan, ramai orang cuba membuktikan bahawa mereka sangat berminat dan ingin bersungguh-sungguh.
Jadi kebetulan ada 2 atau 3 orang datang menawarkan untuk buat program edisi siasat, kerana itulah cabaran yang paling tinggi untuk mereka buktikan keupayaan mereka berbanding daripada jawatan-jawatan dalam segmen berita. Kerana berita ni pasang kamera, kemudian rakam kenyataan menteri, pergi cover tugasan-tugasan yang newsy based. Kemudian saya waktu tu muda dan saya pun tak ada SOP yang khusus bila kita buat edisi siasat ni. Banyak yang kita buat tu adalah berdasarkan orang itu berminat dan bersemangat untuk melakukannya. Sebab tu saya ada pasokan yang kecil kerana ramai orang tak sanggup bekerja long hours, tidak sanggup bekerja pada dedicated deadline. Maka timbullah seorang dispatch yang telah pun memangku jawatan dan dia kata boleh tak bagi dia cuba buat investigation reporter sebagai pembantu juru kamera. Berarti waktu saya buat kerja tu, saya dah jarang pakai kamera ni, saya pakai spy cam, di mana dalam jaket jeans ni, saya tunjuk pada tuan-tuan ni, dalam jaket ni, kerana teknologi dulu kamera dia tak bagusnya sekarang. Kita akan letak recorder player dekat belakang, berarti kita akan beli jaket di bandar coket tu yang besar. Jadi dalam belakang ni kita letak handycam tu kecil, kita buat bag dia, kita letak handycam. Kemudian kita pasang kabel, butang ni satu ni kita akan tanggalkan. Kerana mata kamera tu bulat, kita akan masukkan dia celah butang ni sebagai pengganti butang. Jadi secara rata orang akan melihat salah satu daripada 4 butang ni, orang ingat dia adalah butang, tapi sebenarnya dia mata kamera kecil warna hitam, dijual Jalan Pudu. Dan kabel-kabel ni kalau rosak pun tak kisah, sebab modal kita dalam RM60, rosak beli baru, sebab dia mudah rosak kerana dia adalah teknologi handmade DIY. Kerana kita terpaksa beli, ubah suai kabel dia, pergi ke decoder player Sony 3CCD tu. Jadi saya tak brief dia dengan detail. Selalunya kalau kita nak buat prosedur untuk melakukan siasatan, kita akan discuss dulu, duduk meeting dan tengok lokasi. Lokasi tu kena pergi survey, walk in dulu, tanpa bawa sebarang peralatan, kita walk in. Dan sasaran kita waktu tu adalah sebuah pawagam di tengah Bandar Kelang yang dilaporkan berleluasa ada mesin judi kuda ni banyak dan duduk tengah Bandar Kelang, hingga menimbulkan spekulasi kenapa polis, majlis perbandaran, pihak berkuasa tak bertindak. Tapi kita tahulah pada waktu tu hengki-pengki dalam pelaksanaan undang-undang judi mesin kuda adalah cabaran yang sangat besar yang ditangani oleh pihak atasan, kerana dia berlaku banyak ketirisan di peringkat bawahan. Jadi reki ni dibuatlah sebenarnya pembantu juru kamera tak boleh buat reki, dia mestilah seorang wartawan yang dah senior. Dia pergi masuk dalam tempat tu, dia akan tengok kedudukan tempat. Orang gini, apa visual kita boleh dapat, apa rakaman yang kita perlu, apa audio yang kita perlu, dan semua segmen-segmen ni di mana bukti dia. Jadi balik kita bentang. Pertama, masuk kena duduk kat kaunter lama sikit supaya rakaman kaunter, untuk mendapatkan dialog bagaimana chip ditukar. Sebab setengah waktu tu judi kuda, dia tukar chip, ada setengah menggunakan top up phone ni, kad phone kosong je. Cuma dekat kad phone tu, warna kad phone tu menentukan nilai dia RM50, nilai dia RM100, nilai dia RM200. Kemudian kita akan pergilah berjalan, kena pusing. Dia kena pusing ni, pusing slow je supaya visual tu dapat merakam suasana apa yang kita panggil sebagai view, untuk membuktikan banyaknya mesin kuda, ramainya orang tengah berjudi. Lepas tu kita akan ambil data waktu bila orang ramai, supaya kita masuk dalam masa 10 minit tu kita dah dapat pembukti yang kukuh. Kalau kita pergi 2 petang nanti orang tak ada, 3 petang orang tak ada, tak boleh. Jadi reki tu sepatutnya telah dibuat oleh seorang wartawan kanan yang dah tahu apa yang sepatut kita dapat bila kita membuat investigative reporting. Tapi kelang kabut, dan saya ada pasokan yang kecil, kadang-kadang saya tak terkendali apa yang disebut sebagai risiko. Maka pembantu juru gambar saya ni, dia lukiskan pada saya. Dia dah tengok dah tempat ni. Okay. Saya tak berapa biasa dengan mesin kuda, jadi saya tak tahu kata mesin kuda ni masa nak main kita duduk. Bila kita duduk, paras kamera berubah. Bila kita berdiri, paras kamera berubah. Jadi kita nak letakkan kamera di butang berapa. Kalau kita letak di butang ni, berarti apabila kita berdiri, dia hanya rakamkan view tinggi ni je. Kalau kita letak dekat butang ni, berarti dia akan rakam view tinggi ni. Jadi masa kita meeting, kita beritahu bukti utama akan berada kat mana. Kalau bukti utama semua akan berada di kawasan yang kamu berdiri, kita akan tinggikan butang ni. Ini bukti utama. Bila kamu sampai dekat tempat mesin kuda, kamu nak rakamkan orang tengah main, kamu akan tunduk sikit. Okey, kalau kamu duduk tak dapat, nanti terlindung. Tunduk sikit.
Kalau mesin tu kuda tengah run, orang berkeliling kan, kamu nak pergi ke sini, lepas tu kamu kena pusing di belakang orang yang tengah tunggu race kuda tu habis kan, sebab orang masuk duit untuk menunggu kuda siapa yang kena. Dia pusing kan, kena pusing. Jadi oleh kerana dia baru, saya tak boleh bagi brief yang detail, dan saya take for granted setelah 2 tahun edisi siasat bersiaran, mustahil lah dia tak faham. Kadang-kadang kita take for granted ni. Jadi wartawan ni pun, pembantu wartawan ni kata dia pergi. Bila kita pergi, saya sepatutnya hantar orang pergi dengan dia sebab dia baru. Tapi dia kata, time pukul 11 ni orang ramai. 11 pagi ni adalah waktu yang paling ramai orang main. Satu adalah orang lari daripada pejabat, dan satunya dia buka pukul 10 pagi. Jadi dia mau pergi. Saya pula tengah memikir masalah lain yang banyak. Bila dia pergi, tuan-tuan, dia sudah pasang. Jadi masa saya brief tu dengan dia pakai, kerana disiplin dia baru kan, dia sudah pakai rendah. Dia pakai rendah macam ni dengan harapan dia kata, kalaulah dia duduk dekat kursi, dia boleh macam tu sikit. Kalaulah dia nak ambil gambar kaunter tu nanti, dia kata dia buat betulkan collar baju. Okey? Ini adalah kesilapan mutlak, kerana melakukan begitu banyak pergerakan tidak perlu akan dianggap sebagai mencetuskan pandangan tidak perlu orang pada kita. Sebab bila kita buat investigation, kita mestilah orang paling akhir dilihat. Kita mestilah dilihat sebagai halimunan. Dia cara untuk melihatkan halimunan, keterampilan kita mestilah yang paling kurang diberikan perhatian apabila kita berada dalam khalayak. Okey, bila sampai, dia dah dah sedar, dia dah pasang adjust kamera dah salah. Berarti bila dia runding dekat kaunter, dapat gambar kaunter tapi tak dapat gambar pertukaran kad. Bila dia nak bagi duit ni, dia kena tunduk sikit bagi. Jadi lama-lama dia bergerak sampai ke mesin kuda apa semua. Gangster yang jaga mesin tu nampaklah kata ini orang yang sangat mencurigakan. Dia bila dia panik, dia terus duduk. Bila dia duduk dalam keadaan takut, tuan-tuan, dia mula dah nak tolak kamera tu masuk dalam. Dia takut dia kena, tapi tak boleh buat pasal kamera handycam tu ada dekat belakang kan. Dia dah jadi panik. Tapi dia bernasib baik, tengah-tengah dia main tu dia ada peluang tag. Dia tag dekat saya dalam bahaya. Saya dah tahu dah lokasi dia, dan saya baca tag dia dalam bahaya. Masa tu mesej yang belum ada WhatsApp. Saya dengar dalam bahaya je. Nasib baik waktu saya sampai tu, seorang kawan saya yang dah senior dan buat investigation lama dia ada. Saya kata dia ni dalam bahaya. Kita kena pergilah. Saya pun daripada Glen Mary Shah Alam nak pergi ke Pawagam di tengah pekan Kelang ni bukanlah satu jarak yang dekat. Saya pergi. Apa yang saya boleh ingat pada waktu tu, tuan-tuan, adalah pakai satu lagi jaket kulit. Kita ada jaket kulit. Dan saya ingat dalam kepala saya tu gambar, bila saya masuk nanti tangan saya akan duduk di belakang tu. Dan jaket kulit nasib baik blouse dia labuh. Jadi saya akan ingat bahawa saya akan perlu meletakkan tangan di belakang kocek pinggang. Itu je yang saya ingat. Okey, saya kata ikut. Bila sampai dia dalam, saya kata, Azizul, kau jangan matikan enjin, kau turun pusing, halakan kereta ke arah luar. Sebab aku akan keluar dalam tempoh kurang daripada 3 minit. Dengan keyakinan yang tinggi bahawa apabila saya masuk pegang jaket, dengan jaket saya, lepas tu saya letak tangan dekat belakang, saya akan jalan terus kepada kawan saya akan jerit nama dia, saya akan pegang bahu dia macam ni, saya akan tarik dia, bawa dia keluar sampai tangan saya duduk dekat belakang. Dengan harapan satu, saya dianggap polis. Dengan harapan satu lagi, kejutan tengkingan saya dan aksi saya akan menjadikan orang yang terkejut tu, gangster-gangster yang terkejut, yang sedang kepung dan mensyaki kawan saya ni adalah penyamar, akan terpaku sebentar untuk memikirkan. Sebab kita perlukan 30 second cukup untuk buat orang rasa bingung, untuk membolehkan 30 second kita bertindak sebelum orang kembali rasional. Dia ni bukan polis, tak kenal pun. Tapi kita perlu that 30 second. Apa yang disebut sebagai, kita panggil selalunya teknik bius lah. Kita kena bius suasana tu supaya 30 second kita boleh bertindak. Bila masuk je dalam Pawagam, saya terus jerit. Ali, saya jerit nama dia. Jadi orang-orang yang tengah kepung ni tu berkali tengok saya pun letak tangan saya dekat belakang, saya jalan laju pergi dekat dia, cekak jaket kulit dia, saya tarik dia naik, sambil saya jalan tangan saya duduk dekat belakang. 2 dalam 1. Iaitu satu adalah saya mungkin dianggap penjenayah ataupun polis, menyebabkan orang tu terpaksa berfikir siapa dia ni. Saya memerlukan 30 second mereka terfikir-fikir untuk segera pegang, tarik dia keluar, masuk dalam kereta. Dan yang kedua, meletakkan senjata di belakang. Kalaulah mereka mempunyai kepantasan berfikir dengan berkata lu siapa, mereka mungkin akan fikir pula kalau saya mengeluarkan pistol, saya mungkin boleh menembak orang. Kerana saya mungkin penjenayah, saya mungkin polis. Itulah saya tarik.
Dan saya bawa kawan saya keluar daripada pawagam di tengah Pekan Kelang ni, dan kawan saya Azizul yang tunggu dalam kereta terus start kereta jalan. Bila kita start kereta je baru kita nampak mereka keluar serentak. Mereka dah sedar ini bukan awak polis kerana naik kenderaan biasa, dan mereka tak pernah nampak kenderaan ni. Maka dia ikut. Yang saya ingat sebiji daripada kereta yang ikut saya tu Satria berwarna kuning. Jadi kami bertiga dalam kereta. Saya kata tu bawa terus, tapi jangan pergi ke IPK, pergi ke IPD Shah Alam, supaya mereka tahu. Saya ingat kenderaan polis masuk ke IPD, maka sahlah yang ambil ni adalah polis. Kalau kita balik ke NTV7 kita akan ada masalah banyak. Jadi kawan saya memandu dan mereka ikut di belakang. Dia pun tak potong, tak pusat. Mereka sedang memantau siapa sebenarnya. Kerana insiden seorang memakai jaket masuk dengan tangan dekat belakang akan memberi risiko yang banyak. Sama ada polis dah serbu kawasan tu ke, ada gangster lain akan masuk. Mereka nak cek siapa yang tu. Jadi saya pun turun bawa dan pergilah ke IPD Shah Alam. Dan saya kata turun masuk je ke dalam bahagian jenayah. Kebetulan bahagian jenayah tu bila kita masuk daripada jalan luar tak boleh tengok. Daripada cermin pandang belakang, bila kita masuk dekat pintu tu dengan begitu confident tuan-tuan, kita cuma angkat tangannya dekat yang pegawai yang jaga gate tu. Hingga pegawai jaga gate tu mungkin satu dia fikir polis ataupun orang ada kecemasan, tak berhenti dekat pintu. Jadi kereta yang follow kita pun berhenti dekat luar, kita nampak daripada cermin pandang belakang, dia juga tidak masuk kerana mustahil lah dia akan berada dalam kawasan balai. Dan masuk kita parking di tempat belakang tu supaya mereka tak nampak. Dan then saya tag office, saya minta lagi satu bantuan kenderaan supaya bantuan kenderaan ni datang. Tapi kita tak boleh bagi tahu dekat kenderaan yang datang kereta apa yang follow kita sebab dia tak ikut. Maka datang satu bantuan daripada office, masuk kat belakang bangunan IPD Shah Alam tu. Dan saya suruh kawan saya yang tadinya menyamar tu, pembantu jurugambar, juru kamera yang menyamar tu, keluar dengan kawan saya yang baru datang, berhenti dekat gate polis, tengok kenderaan tu ada lagi atau tidak. Ini dah berlarut sekitar 30 minit. Bila keluar, dia kata dah tak ada kenderaan tu. Barulah saya keluar dengan kawan saya, dengan kenderaan asal, kami konvoi dan balik ke NTV7. Ini saya share dengan tuan-tuan tentang secara fizikal, kita akan beberapa keadaan tegang. Dan beberapa keadaan tegang, dia akan mencetuskan titik bius. Di mana titik bius inilah yang menentukan bagaimana kita menggunakan masa yang sangat terhad sebelum orang boleh kembali terfikir. Dia ada titik bius ni adalah kesan daripada taktikal di mana kita merencatkan fikiran orang. Dan dia tak berlaku lama. Sebab tu dalam operasi kan, kadang-kadang mereka boom, bunyi bom tu bagi orang terkejut supaya orang berselerak. Masa orang berselerak, dia boleh kira berapa banyak musuh yang sedang bersembunyi. Sebab pihak yang menyerang memerlukan melihat berapa banyak aset yang ada dalam kawasan yang mereka nak serang dengan menggunakan letupan. Bom tu tak besar pun tuan-tuan, dia hanya menghasilkan letupan untuk melihat berapa banyak pergerakan boleh berlaku. Ini teknik-teknik ni. Cuma saya nak cerita dalam kehidupan real pula. Kita akan mengalami momen bius ni. Dan selalunya dalam momen bius ni, kita akan mengalami perasaan terkejut, syok. Sama ada kita terbius oleh satu kejutan dalam perhubungan. Saya pilih di rumah, senang kita sambung tajuk semalam. Kita terbius oleh satu kejutan kerana masalah besar telah berlaku dalam hubungan kita di rumah. Maka kita dan pasangan kita berada dalam keadaan terkejut. 30 second di mana kedua-dua orang mula merasa apa yang sebenarnya berlaku. Sebagai contoh saya ambil, sama ada saudara nak kata dia adalah faktor munculnya orang ketiga, saudara mengatakan faktor meletupnya kes yang mana kedua-dua terkejut membabitkan anggota keluarga terdekat, ketegangan dengan ibu mertua lelaki ataupun perempuan. Dia ada 30 second tu. Dan 30 second tu adalah titik di mana kita terbius untuk berfikir tentang rasional kes yang sedang berlaku ni apa. Apa sebenarnya berlaku apabila, sebagai contoh, seorang pasangan pulang dan memberitahu bahawa cuti yang dikatakan digunakan oleh suami dan isteri itu untuk tujuan pekerjaan telah sampai ke pengetahuan salah seorang pasangan bahawa dia bukanlah cuti pekerjaan. Itu saja. Cuma bius dia adalah kita yang datang balik ni dengan perasaan terbius akan memikirkan dengan bertanya soalan tersebut. Apakah reaksinya? Sama ada wujud orang ketiga, menipu untuk tujuan bersama dengan rakan-rakan bercuti yang kalau dia bercakap benar, kita tidak akan membenarkannya, atau ada benda lain. 30 saat titik bius apabila muncul satu masalah dalam rumah tangga adalah titik di mana kecenderungan berfikir akan menentukan tindakan seterusnya. Kalau kita waktu kita
sergah, katalah A ni yang menyergah, B yang terkejut. Dan A mula datang dengan teknik berfikir bahawa, macam saya tu, saya kata bila saya sergah, teknik berfikir saya jelas. Pergi, ambil dia, keluar. Motif. Dari segi motif. Aksi, kekalkan supaya mereka menganggap saya memiliki senjata. 3, mereka hanya ada 2 cara layak untuk berfikir. Sama ada saya seorang polis ataupun saya seorang gangster daripada kumpulan yang lain. Jadi kita ada motif, jadi kita buat dia masuk, Ali, orang semua terkejut. Saya hanya mengekalkan 3 konsep tu. Untuk membolehkan dengan 3 cara tu, saya menyelamatkan kawan saya. Kekal fokus, apatkan dia, cekak dia, bawa keluar. Kekal fokus untuk pihak yang kita sedang nak atasi, gangster tu sedang berfikir bahawa siapakah dia ni. Kekalkan fokus, mereka mungkin mensyaki awak ini polis atau gangster. Dan kekalkan fokus yang paling penting, bahawa dengan meletakkan tangan di belakang, orang ini mungkin boleh memiliki pistol dan boleh bertindak mengancam nyawa kita. Begitulah juga saya kata bila berlaku kejutan dalam perhubungan, titik fokus yang jelas itu akan menentukan bagaimana kita berfikir. Kalau dalam titik fokus, kita dah ada, kita tak mau dengar jawapan. Berarti yang kita dapat tahu, bercuti ke Pulau Pinang, bukan pergi bertugas di Pulau Pinang. Yang kita tahu. Tapi titik fokus kita telah meletakkan bahawa inilah satu pengkhianatan, ini satu penderhakaan, ini adalah satu penghinaan, ini adalah satu penipuan. Kita dah letak titik fokus tu. Apa saja dia jawab, ini bukanlah jawapan. Kerana kalau dia berbohong, jawapannya juga akan berbohong. Sebab dah berbohong kali pertama. Apa saja yang dia bercakap selepas ni, dia akan kena dengan aku. Kalau kita dah letak titik fokus tu dalam perdebatan 30 saat titik bius tu, berarti hubungan selepas itu dengan ataupun sesi penyelesaian masalah dengan isteri kita selepas itu akan menjadi sama berdasarkan titik fokus yang kita gunakan waktu kita berdepan dengan dia. Jadi titik fokus dalam menyelesaikan masalah adalah sangat penting, terutama apabila ada krisis rumah tangga, ada krisis komunikasi mengenai maklumat yang tidak jelas. Kita tak boleh masuk dalam titik perbincangan ketika fokus kita berada dalam keadaan kita mungkin melemah dan merosakkan perbincangan tu. Berarti kita dah ada syak bahawa kita berasa kita ditipu. Berarti kita tak akan masuk dalam keadaan nak mendapatkan keterangan yang benar. Sebab kita bawa dah ni, aku dah kena tipu ni. Kita pergi tu, bukan nak mendengar jawapan dia, kita nak sahkan saja titik fokus kita, bahawa kita ditipu. Berarti rundingan itu akan menjadi lemah. Kerana orang yang membawa rundingan telah membawa satu beban. Iaitu beban untuk mengheret perbincangan tersebut sampai ke titik fokus yang dia nak tu. Iaitu dia menang kerana orang yang dia nakkan dalam argument tu mengaku, ya bang, saya tipu awak. Kemudian ada titik fokus kedua, dia mengaku je, lepas ni dia akan kena, oh selama ni awak bohong saya, entah selama ni sebelum ni awak dah pergi ke mana-mana, awak bohong saya. Dia dah ada titik fokus yang kedua, iaitu nak mengesahkan bahawa selama ni semua alasan yang digunakan oleh pasangan dia ke atas dia adalah satu pembohongan. Dan kemudian datang titik fokus ketiga, yang paling bahaya. Kau tahulah apa akan berlaku selepas ni. Tahulah apa berlaku, dia hanging lah. Timbul 2-3 benda. Sama ada aku halau kau keluar kalau dia suami, ataupun isteri dia akan ambil beg dia keluar meninggalkan suami. Jadi 3 titik atau 4 titik fokus yang kita gunakan untuk menghadapi apa yang kita panggil dalam keadaan ketegang. Dia akan menentukan bagaimana ketegangan itu dipacu. Jadi selalunya bila tuan-tuan mengalami ketegangan ataupun ada krisis yang tuan-tuan nak atasi, pastikan titik tegang yang akan berlaku tu, fokus saudara ada di mana. Saudara tak boleh masuk dalam titik tegang kalau saudara berada dalam keadaan konfrontasi. Satu adalah selama dipacu oleh syak wasangka yang tidak begitu jelas, berasaskan masalah titik tegang yang sebenarnya tidak dijelaskan mengapa. Satu adalah kita tak tahu dia pergi bercuti ataupun memang dia pergi dengan orang lain. Benarkah wujud orang ketiga? Kerana faktor maklumat yang kita terima tu mengatakan ada orang ketiga, tapi benarkah orang ketiga? Ataupun dia menemuikan seorang yang lain. Tapi kita dah letak dalam titik fokus kita, kerana maklumat yang kita terima tu adanya perempuan atau lelaki di lokasi yang dia kata dia pergi bekerja. Kemudian kita akan anggap apatah lagi seorang suami bertemu perempuan kalau bukan curang, dan apakah seorang perempuan bertemu dengan seorang lelaki kalau bukan kerana skandal. Satu, kita dah letak titik fokus. Jadi berarti apa saja orang jelaskan, titik fokus kita mengenai siapa lelaki itu kita dah letakkan, iaitu pasangan skandal. Kita dah letakkan, walaupun titik fokus itu masih lagi perlu dibuka untuk mendengarkan maklumat yang lebih terperinci. Kemudian titik fokus yang seterusnya adalah kita kata, kalau dia mengaku, tahulah dia. Saya kata tadi kan, titik fokus. Kalau dia mengaku, berarti kita nak kata, oh selama ni awak kata awak stesen di Melaka, awak kata awak stesen di Sabah, awak stesen segala benda lah. Kita telah memutuskan bahawa itu titik fokusnya. Dan yang ketiga, kita dah kata, lepas dia mengaku dan dia kantoi je, akan terimalah hukuman. Maka tuan-tuan telah menyediakan hukuman berdasarkan, itu yang selalunya bila dah tak ada rasional titik fokus yang pertama, yang berasaskan pada syak wasangka daripada maklumat yang telah
maklumat yang tak jelas tapi saudara yang jelaskan sendiri dalam titik fokus. Yang kedua adalah saudara ingin memenangkan. Berarti dengan adanya berlaku kesalahan ke atas pasangan, kita nak menang. Kerana kita kata secara maruah dan secara egonya, apabila berlaku pengesahan tentang titik fokus kita, maka kita nak menang. Dan kita menang, kita nak jatuhkan hukuman. Ini adalah benda-benda yang selalunya saya lihat apabila pasangan mengalami masalah. Rundingan akan menjadi bertambah buruk. Maksudnya bila kita bonding, dia akan menjadi bertambah baik. Tapi bila kita bonding, dia akan menjadi bertambah buruk. Kerana semua orang telah mempunyai titik fokus, iaitu sebelum mereka menyertai sesuatu perkara yang berlaku dalam keadaan krisis, semua orang telah mempunyai syak wasangka yang lebih besar daripada krisis itu sendiri. Krisis itu sebenarnya didorong oleh perasaan kerana benarkah dia pergi bertugas di luar stesen, outstation, ataupun dia pergi bercuti. Benarkah yang dia temu rakan sekerja atau sebenarnya seorang teman wanita dia? Benarkah perhubungan ini perlu diakhiri ataupun sebenarnya macam mana? Jadi oleh kerana perkara-perkara yang benarkah ni telah pun ada titik fokus, dia akan krisiskan masalah yang lebih besar. Itu saya advise kepada saudara bagaimana menangani ketegangan, bahaya titik fokus, dan bagaimana mengendalikan titik fokus supaya bila kita ada masalah, kita boleh masuk ke dalam perbincangan masalah dengan mencari penyelesaian, bukan memenangkan apa yang sedang bergulumang dalam titik fokus dalam fikiran kita. Kerana kalau kita nak menang titik fokus dalam fikiran kita, kita tak akan mendengar kebenarannya lain, sebab kita dah bawa dah seolah-olah kita telah mendapat maklumat mutlak. Konfrontasi hanyalah untuk menyelesaikan apa kemutlakan yang dah ada dalam fikiran saya, dalam fikiran kita. Itu saja. Saya share tip dalam saudara tentang titik fokus. Ada orang tanya apa-apa? Terima kasih kerana tuan-tuan mendengar pengendalian titik fokus. Terutama dia boleh pakai je dekat mana pun. Cuma kalau kita boleh mengendalikan titik fokus dengan baik, kebolehan upayaan kita menjadi orang yang mengendalikan konfrontasi jauh lebih baik. Kan? Kadang-kadang kawan datang kat kita, kawan yang kan kawan. Kita ni kawan, saudara kan, kita memihak. Dia kawan aku, dia saudara aku. Jadi bila seorang kawan atau saudara datang mengadu, kita letak titik fokus lah sebab dia kawan aku. Berarti kalau dia salah pun dia benar, sebab dia saudara aku. Dia tak betul pun aku kena memihak. Jadi kita cuba menjadi orang ketiga. Kita menjadi orang ketiga yang akan membakar rumah menjadi lebih terbakar. Api akan menjadi lebih marak sebab bila kita pergi je, jumpa je kan. Apasal kau pergi bercuti dengan perempuan lain, kau tipu sepupu aku? Apasal kau pergi bercuti dengan jantan lain, kau tipu abang aku? Kita telah meletakkan orang yang ketiga pun, dia dah kena dah titik fokus. Berarti saudara yang kononnya niat nak menyelesaikan, membantu menyelesaikan masalah orang, tuan-tuan menjadi orang lagi menerukkan keadaan. Kerana titik fokus saudara telah dibentuk oleh maklumat yang saudara terima, dan saudara ambil pula titik fokus tu untuk menjadikan dua kekuatan pergi menyerang satu orang. Jadi tak selesai dia. Jadi untuk memainkan peranan sebagai orang tengah pun, titik fokus adalah penting supaya saudara boleh mengekalkan kuasa diplomasi yang relevan untuk mengatasi masalah walaupun saudara mendapat maklumat sebelah pihak. Supaya apabila saudara pergi, sekiranya berlaku titik fokus di antara dua pihak ni yang sangat tegang, peranan saudara boleh merasionalkan keadaan. Tapi kalau saudara pergi dengan saudara telah dipengaruhi oleh titik fokus daripada pihak yang pertama, maka saudara akan menjadi orang ketiga yang paling membahaya dalam menyelesaikan masalah. Saudara tak jadi orang tengah lah, kerana saudara telah berada dalam titik fokus yang telah dipengaruhi oleh maklumat-maklumat lain. Okey? Ada soalan tak berkaitan. Soalan tak berkaitan. Adakah perang Melayan emergency 1948 dan 1960 merupakan perang proksi di Malaysia antara Western Demokrasi dan Eastern Komunis? Taklah, takkan saya jawab hari ni ya. Ada yang tanya tentang darurat 48 dan darurat 1960. Saya rasa tak relevan untuk hari ni. Dan lagi tu saya boleh baca ya tu. Saya menulis cerpen saya yang digunakan oleh pelajar SPM untuk tahun ni, saya rasa masih pakai, kita ada ganti buku baru. Cinta Amat Mutawakil adalah spesifik mengenai perang 1948, di mana dibuka-buka apa konfrontasi komunis tu. Cerpen tu digunakan untuk oleh calon bahasa Melayu yang mengambil Komsas, komponen sastra dalam pengajian bahasa Malaysia tu. Saudara baca, saudara cari dia Cinta Amat Mutawakil, saya menulis khusus mengenai latar konflik 1948 komunis tu. Saudara boleh baca je.
Dan dulu saya rasa saya jual satu bintang 3 sampai 48 daripada IDBE, detail tesis yang telah ditulis oleh, saya tak pasti oleh siapa, tapi telah diterjemahkan oleh site, saya lupa site tu orang Perak. Saya pernah lancarkan buku tu di Pesta Buku Kuala Lumpur, Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur melalui stream saya hari mengenai yang saudara nak tu 1948. Tapi tak kena dengan sesi petang ni sebab saya bercakap tentang titik fokus. Kalau siapa yang nak bertanya tentang titik fokus, sebab kita 2 hari kita stream mengenai isu-isu yang berkaitan dengan meningkatkan kebolehupayaan komunikasi bagi membolehkan apa yang disebut lebih banyak kesejahteraan dicapai di tengah-tengah krisis rumah tangga yang kadang-kadang berasaskan kepada patriarki, apa yang dipanggil sebagai dominan lelaki yang kadang-kala tidaklah begitu sihat untuk rumah tangga, ataupun dominan wanita yang kadang-kala akan memudaratkan kesejahteraan rumah tangga. Jadi hari ini saya ambil dah pula, kalau dah kita tahu kita patriarki, kita tahu kita matriarki, kita nak selesaikan masalah. Tapi bila kita nak selesaikan masalah yang kita sedari, nak memasuki proses penyelesaian masalah, titik fokus dalam penyelesaian masalah mestilah jelas. Macam mana para hakim menentukan titik fokus mereka setelah membaca kertas kes? Oh, macam mana para hakim saya tak tahu lah tuan-tuan. Tak ada saya tak pernah jadi hakim. Tapi saya beritahu kata satu-satu pekerjaan yang tak mungkin dilakukan oleh semua orang dalam menjadi hakim. Pekerjaan hakim lah yang dianggap, kalau untuk saya lah, mulia. Sebab tu kita panggil yang arif, yang mulia. Kerana tak mudah. Hakim tak boleh muncul di majlis-majlis sosial. Hakim kehilangan banyak benda dalam kehidupan dia orang. Hakim tak boleh berada dalam tu. Kalau hakim anak dia kahwin, dia nak anjur majlis pun tak boleh. Kerana bimbangi keinteraksi dia dengan begitu banyak orang. Akan mendedahkan dia kepada apa yang dikatakan boleh dipengaruhi oleh orang lain. Hakim memiliki kehidupan yang paling sunyi, sangat privasi. Dan saya fikir kata mereka tak dilatih oleh proses undang-undang. Kerana saya bukan datang daripada latar belakang undang-undang. Saya tak boleh nak komen lah. Tapi saya fikir kata justifikasi para hakim adalah justifikasi yang luar biasa. Kadang-kadang sebab itulah dia ada satu hakim pergi ke mahkamah, yang seterusnya ada 3 hakim pergi ke mahkamah persekutuan. Mahkamah rayuan ada 3 hakim, mahkamah persekutuan ada 5 hakim. Dan semua hakim-hakim yang mewakili mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan adalah hakim-hakim yang rekod perkhidmatan yang sangat-sangat luar biasa, yang telah mengendalikan kes-kes besar sebelum mereka boleh mengendalikan penghakiman bagi kes-kes rayuan dan kes-kes persekutuan. Saya fikir kata saya tak boleh nak bagi tip langsung. Saya tak ada latar belakang dalam bidang perundangan. Dan tak pernah ada kawan pun. Ada kawan lah nama hakim, tapi dia tak jadi hakim. Dia buka restoran. Macam mana nak reverse titik fokus seseorang yang sedang marah dan tidak bertindak dengan betul? Titik fokus orang yang marah apabila dia tidak bertindak dengan betul. Susah lah tuan-tuan. Kalau mudah kita tak jadikanlah dia isu, dan kalau mudah tak adalah kadar perceraian tinggi daripada tahun ke tahun. Dan kadar perceraian menjadi lebih tinggi apabila berlaku krisis. Pada tahun 1998 apabila berlaku krisis ekonomi, kadar perceraian meningkat 300% di kalangan para pasangan Islam. Dan daripada kadar perceraian yang meningkat tu, saya masih ingat saya buat laporan mengenai kadar perceraian tu. Hampir 300% adalah berkaitan dengan ketergangguan ekonomi. Sama ada pasangan kehilangan pekerjaan ataupun kedua isi rumah menanggung hutang yang teruk akibat kelumpuhan ekonomi yang melanda Malaysia pada waktu tu. Berarti kalau kita bawa titik fokus pun kita tak mungkin boleh menyelesaikan, kerana dia apa panggil sebagai kes yang keberlanjutannya bukanlah fokus, kerana perhubungan telah pun menjadi teruk apabila suami ataupun suami lah selalunya tidak dapat menyediakan wang. Isteri kehilangan pekerjaan dan akhirnya kalau dulu mereka berkongsi untuk membayar bil dan juga beban kehidupan, tapi kemudiannya segala benda tersebut terjejas. Dia tak semua titik fokus ni boleh pakai dalam semua keadaan. Saya ambil ni dalam keadaan rasional je lah. Maksudnya katalah ada orang nak jumpa saya sangat risau. Saya berada dalam keadaan blur. Macam sekarang ni, saya bekerja ni, dia makan banyak tenaga time saya stream dengan tuan-tuan. Dan saya sangat mencintai pukul 7 malam dan pukul 9 malam saya. Sebab saya akan berehat, saya akan sembahyang maghrib, saya akan ada me hours. Yang secara rutinnya saya sangat tak bersedia untuk jumpa orang. Saya akan refresh apa saya nak bercakap malam
macam mana saya nak pacu suasana auditorium malam. Dan kemudian nak kena fikir pula apa saya nak carry traffic untuk isi kandungan auditorium macam tuan-tuan ni. Jadi kadang-kadang bila berlaku kejutan, orang macam ni saya live, belum habis 15 minit orang dah serbu masuk. Tak pernah call, tak pernah bagi tahu, dengan harapan saya akan terperangkap bila keluar habis live pukul 7 dan tak boleh lari ke mana untuk mendepani mereka. Dan kadang-kadang mereka datang dengan opportunis, dengan memiliki beberapa titik fokus untuk menjerat saya berada dalam keadaan rundingan di mana kalau mereka maklumkan, saya mungkin menolak. Kalau mereka berada telah berdepan, saya terpaksa berbincang. Jadi kadang-kadang saya tak boleh nak kawal lah titik fokus saya, sebab dia bersangkut pula dengan benda yang saya kata, bukankah kalau kita nak adakan urusan harus kita approach orang dengan betul? Dan apakah apabila wajar seorang yang baru habis bekerja, kemudian kita jumpa mereka tanpa appointment, dan kemudian kita meletakkan sesuatu dengan mengharap seseorang yang berada dalam keadaan serba salah memenangkan dengan mengatakan ya untuk memihak. Jadi panggil trapping opportunist ni memang selalu saya kena lah. Hingga kadang-kadang tuan-tuan, bila saya 6.45 saya jual tu, saya nak habiskan, saya tengok tak ada orang, saya rasa sangat lega kerana saya sangat mencintai pukul 7 hingga 9 malam. Satu, saya nak duduk minum kopi segelas. Kemudian saya akan ambil maghrib awal selalunya. Kalau tidak pun dah nak jarum, saya tengok jarum nak pergi pukul 8, saya dah rasa serba salah. Titik fokus saya akan hilang. Titik fokus yang saya kendalikan begitu lama, kerana saya mengendalikan appointment ni, saya dah jadi manager tahun 1999. Dan bila saya menjadi CEO anak syarikat FM Astro yang dimiliki oleh Astro Entertainment Sdn Bhd tu, saya kerja 6,5 hari seminggu. Tak kurang daripada 20 mesyuarat seminggu. Jadi saya dah terlatih. Tapi kadang-kadang bila saya rasa saya get in trap, bila saya datang, orang letak benda, kemudian mereka membuat beberapa yang dalam keadaan 80% ada sukar untuk saya tolak. Pertama, mereka beritahu mereka dah datang dari jauh. Kemudian mereka bagi tahu kata mereka berada dalam keadaan begini. Yang mana secara jelasnya melihat fizikal yang mereka bentangkan tu, saya mesti bantu. Tapi kalau dilihat daripada nature, kesantunan ataupun apa yang kita sebut sebagai professionality berurusan adalah salah sama sekali. Jadi saya pun hilang titik fokus. Kadang-kadang saya akan mengeluarkan pandangan-pandangan saya yang kalau saya boleh handle, saya absorb lah. Kalau saya tak boleh handle, saya akan keluarkan lah. Perkara yang saya rasa secara rasional itu bukan saya. Saya akan mengeluarkan pandangan-pandangan yang sangat keras dengan menggambarkan ini bukanlah tertib orang berniaga, sepatutlah kamu berniaga gagal. Kerana dari segi adab berniaga pun kamu tak faham appointment, kamu tak tahu pukul berapa sepatut kamu jumpa orang, kamu tak faham konsep perbincangan, pre-informasi dan seterusnya. Perbincangan adalah untuk mencapai mature consensus. Saya akan marah, saya akan beritahu kan. Jadi saya tak sangka kamu datang dengan beban yang begitu banyak, kerana secara profesional kamu adalah seorang yang tidak profesional. Tapi tak elok lah saya cakap begitu selalu. Kerana secara rutinnya saya bukan orang begitu. Tapi saya kata orang tengah marah ni, dia tak semua berada dalam titik fokus. Waktu tu saya tak boleh bagi tip ni untuk pakai pada bila. Cuma saya kata kalau boleh amalkan. Nanti banyakkan apabila titik fokus telah menjadi jelas dan titik fokus berada dalam keadaan yang sangat objektif, lama-lama kita akan mendapat watak tersebut. Tapi saya pun tak boleh kendalikan semua. Tapi dalam hubungan saya dengan tim saya di mana pun saya bekerja, kerana saya sentiasa meletakkan titik fokus. Untuk emergency pun saya boleh handle kerana mereka adalah common people. Kalau saya ada dengan isteri pun saya tahu titik fokus, sebab dia adalah common communication. Walaupun datang masalah kegemparan banyak-banyak, saya ada banyak cara untuk mengatasi dan menguasainya dan mengendalinya, kerana kita dah 29 tahun kahwin. Tapi titik fokus bagi orang yang tengah marah, kalau untuk saya lah, marah ni dia ada banyak lah, bukanlah mesti menjerit. Marah ni kita letaklah titik fokus mengendalikan orang marah, orang tersinggung, yang berkecil hati, atau memiliki orang yang mendiamkan diri kerana tidak sukakan kita kerana ada kesalahan yang kita lakukan. Titik fokus yang paling penting adalah memiliki tone suara yang sangat betul. Itu tone suara yang sangat betul. Yang kedua, memiliki vocabulary, perkataan yang sangat betul untuk menyampaikan pada waktu. Janganlah macam ni macam selalulah kita tengok kita baca komen yang kita rasa kita dah cerita dah ni, bang, terima je lah ni akhir zaman,
Dia bawa titik fokus yang kononnya dengan menggambarkan akhir zaman, ini adalah takdir Allah. Kalau kita cerita balik tentang perang apa semua, kenapalah perlu diperbincangkan, bukanlah Al-Quran telah mengajarkan semuanya. Orang kan selalu masuk komen-komen macam tu. Itu dipanggil sebagai, bukan titik fokus, itu dipanggil sebagai penunggangan bodoh untuk menunjukkan kepandaian. Bagaimana seorang lelaki menunggang unta, dia rasa dia sedang menaiki kuda. Jadi tu orang kata titik fokus ni. Pertama, titik fokus memerlukan skill yang sangat tinggi untuk kita tahu keadaan tu. Tak semudah, tak semua orang boleh absorb, kerana setengah orang dia tak ada skill. Because titik fokus berkaitan dengan skill, terutama kalau saudara nak jadi orang tengah ataupun saudara yang terlibat dalam keadaan. Saya ada banyak titik fokus yang berbeza. Kalau dengan isteri saya memilih untuk berdiam, kerana saya fikir kata dia jarang marah dan dia jarang naik angin. Kalau dia marah pada tempat yang salah, waktu perkara saya betul, dia salah faham, dia marah, halalkan. Kalau dia naik angin, dia merajuk pada satu benda yang dia tidak mendengar penjelasan yang jelas. Kalau saya jelaskan, kemudiannya dia akan rasa menyesal. Saya tak mahu dia menyesal, biarlah dia buat. Saya tunggu hari yang lain, hari yang apabila saya jelaskan, baru faham. Lepas tu saya kata semalam tu kan, titik fokus ni bukanlah tentang actual dan factual. Dia juga ada yang dipanggil sebagai derif. Kita memacu untuk rugi, tapi kita menang. Kita rugi dari segi objektif, kelihatan secara fizikal kita rugi, tapi kita menang dari segi subjektif. Okey, kita menang dari segi subjektif. Selalunya saya nasihatkanlah, pertama adalah tone suara yang betul. Banyak saudara tengok saya pun berbual ada 2-3 tone. Macam petang ni saya nak bercakap benda-benda yang saya rasa janganlah nampak sombong sangat kerana kamu tahu. Dan yang kedua, kalau kamu rangsang adrenalin orang, adrenalin dengan suara yang tinggi, dengan bahasa yang tajam dan susunan ayat yang begitu keras, adrenalin akan menenggelamkan kebolehupayaan orang fokus pada konten. Orang memang excited fokus pada expression muka saya, body language saya, tone suara saya. Tapi saya menang expression, saya kalah impression. Tonton tengok saya tu, tapi tonton tak dapat tangkap semua. Jadi saya kena kekalkan tone suara macam sekarang, supaya fokus saudara tak banyak pergi pada body language saya, fokus saudara tak banyak pergi pada expression saya. Fokus saudara hanya mendengar tone suara saya, dan tone suara saya menghantar perkataan masuk dengan jelas, dan saudara boleh proses pemeriksaan perkataan-perkataan yang saya hantar, kerana tone suara saya statik. Jadi semakin besar hujah yang saya nak sampaikan, saya terpaksa kawal tone suara pada base yang lebih baik dan monotonous, supaya proses saudara menerimanya cepat masuk, dan saudara menerimanya tanpa ada gangguan, di mana rhythm bunyi yang up and down kerana suara saya yang sangat beremosi. Ataupun fokus saudara hilang kerana 20% saudara sedang melihat mimik wajah saya yang terlampau over expression, atau saudara melihat body language saya, apa yang saya sebut sebagai over. Jadi macam itulah bila saudara nak kendalikannya tu. Pertama adalah kendalikan dengan tone suara yang betul. Yang kedua, perkataan yang betul. Berarti di tengah-tengah orang marah, janganlah kata perkataan sabar, sebab dia akan tak membantu. Selalunya sentuhan adalah paling bagus lah. Sunnah kata sentuhlah daripada tangan kanan pada bahu yang kanan. Tapi kalau kita berada dalam position yang tak boleh nak masuk kanan kepada kanan, sentuhlah dengan baik. Kemudian gunakanlah bahasa baik. Perkataan yang selalunya kita konflik adalah kalau orang tu rasa dia tak difahami. Macam saya ni, saya aku faham apa berlaku. Kalau saya lah, aku faham apa berlaku. Kalau dia ni saudara yang layak dipeluk, ataupun kawan yang saya ada level untuk peluk, saya akan peluk dan saya akan tepuk belakang dengan mengatakan aku faham. Lebih banyak pelukkan, maka dia lebih banyak serotonin dan melatonin yang akan bergerak. Kimia serotonin dan melatonin ni akan boleh mengendalikan adrenalin, sebab marah ni dipacu oleh adrenalin. Itu saya boleh bagi tahu. Dalam lain kes tu lain dia. Cuma saya tipkan sikit sebab nak pergi nanti tajuk tu jadi jauh pula kan. Macam saudara lihat bagaimana orang nak mengendalikan orang nak bunuh diri, pasukan yang pakar kaunseling bomber, pakar kaunseling polis yang terlatih ketika berdepan dengan orang nak bunuh diri, pakar perunding polis ketika orang pegang hostage ataupun orang pegang tebusan. Mereka ada skillnya. Tapi common skill tu saya bagi tahu, kata tone suara hendaklah betul, supaya saudara apa cakap tu, macam dia menjerit apa semua pun saudara dia cakap, kau marah-marah kenapa? Kerana bila kau sebut kau marah-marah dan kenapa, perkataan tersebut akan menimbulkan irritating yang akan boleh meningkatkan lagi ketergangguan dia, kerana dia dah terganggu akibat marah. Jadi tone suara menjadi sangat penting. Yang kedua adalah perkataan. Boleh tak kau sabar sekejap? Walaupun dengan tone suara yang salah, tapi bolehkah kau sabar sekejap? Seolah-olah menggambarkan kawan kita adalah seorang yang tidak sabar. Jadi saya selalunya sebut aku faham,
Faham. Aku faham. Saya tengok banyak generasi muda sekarang, mereka menggunakan perkataan tu daripada kata Inggeris understood. Saya terkejut. Sebab saya jumpa budak-budak muda, mereka ada komen. Ilham bercakap saya dengan menggunakan perkataan sama. Saya terkejut kerana mereka datang daripada school di mana mereka akan mengulang perkataan faham. Zaman saya tak ada. Tapi saya jumpa banyak generasi sekarang, apabila kita explain things, mereka akan menyebut faham. Dan saya rasa perkataan tu adalah perkataan yang paling menenangkan seseorang kalau saya pergi menyampaikan talk kan, kepada young generation ni lah. Saya tanya, macam mana? Faham? Saya rasa bangga kerana barulah saya tahu bahawa perkataan faham jarang digunakan oleh kita. Yang kedua, tone yang mereka gunakan. Saya rasa ramai dalam ni yang ada anak yang dah mula mengenakan perkataan faham, ataupun saudara ada kaki tangan, ataupun pejabat muda yang masuk ke tempat saudara daripada generasi baru, dia tak gunakan okey dah. Dia guna perkataan yang lebih sharp untuk convince bos dia. Faham? Okey, betul kita kata benda ni kena selesaikan besok. Faham? Berarti vocabulary memainkan peranan yang penting juga untuk saudara faham. Selain daripada tone suara yang betul, perkataan yang betul. Kerana saudara harus tahu bahawa dengan perkataan ini, sama ada saudara masuk ke soft spot dia ataupun saudara masuk ke hard spot. Kalau akan masuk ke hard spot, dia akan menjadi lebih terangsang untuk mengamuk. Tapi saya beritahu kata sentuhan adalah bahagian yang lebih baik lah. Selalunya kalau saya sampai ke orang tengah marah, kawan saya pernah lah 2-3 kali menyelesaikan masalah kawan-kawan saya. Sebab saya banyak kawan yang kahwin sama kawan. Jadi bila berlaku konflik, mereka kata datang lah. Selalunya isteri tu tanya dengan suami, panggil lah. Kerana saya mungkin dikenali sebagai orang yang sayang kawan-kawan saya. Jadi bila dia orang dah sampai jalan jam tu, gaduh, mungkin saya panggil Abang Non mana, dia open text, saya pun sampai. Saya pun sampai, dan perkataan yang saya tahu bahawa saya berada di bawah kedua-duanya, saya akan cakap kata, satu adalah saya akan meminta untuk ubah arah tu. Saya akan minta, kalau dulu saya mau okok kan, saya akan tanya dia, ada x-ray dia, kita okok kat luar. Kalau isteri dia tu nama T, dia buat air tu, abang dahaga. Kejar juga datang tadi untuk memindahkan fokus mereka yang tengah tegang sebelum saya sampai. Jadi bila Din ni pergi cari x-ray, dia dapat sedikit ubah fokus dia daripada ketegangan dengan isteri dia. Wanita yang pergi ke dapur buatkan saya air, boleh pindah sekejap, few second. Apa yang saya panggilkan tadi kan, saya pergi saya jeritkan Ali untuk mengubahkan fokus orang untuk berada dalam kejutan supaya 30 saat mereka terbius. Ini juga adalah 30 saat untuk bius mereka keluar daripada ketegangan yang ada. Tapi tak bolehlah basa-basi kan. Basa-basi, oh cantik rumah kau hari ni ya. Oh siapa susun kapek tu dipanggil basa-basi, di mana kita mereka-reka perkataan yang tidak berfungsi di tengah-tengah krisis. Kemudian mereka duduk, maka saya akan lihat siapa yang berada dalam keadaan lebih gementar dan lebih memerlukan ruang bercakap dulu. Jadi orang yang saya akan bagi ruang bercakap, dia tidak akan mendapat tepukan lah. Tapi of course lah, bini orang saya tak sentuh. Selalunya bila kita pergi kalau suami lelaki dia nak bercakap dulu pun, saya akan tepuk pegang. Dia steady, kalau lama apa cerita, boleh tak cerita dulu. Dia dah dia baru saya akan cakap. Dan kita tak akan lalu proses untuk mendengar maklumat, tuan-tuan. Sebab maklumat datang waktu tu semua tak betul. Kita cuma sedang nak pindah tune tu dalam rundingan tu supaya kedua-duanya rasional. Apa dia cakap, kita jangan reply. Sebab dua-dua orang bercakap dalam keadaan high, iaitu mengalami berdengung kerana marah. Cuma kita gunakan 5 minit, 10 minit pertama tu adalah cooling period je. Dia cakap dengan kita akan tak ambil memihak, tak ambil. Kita nak cooling period je. Hinggalah kita mencapai tune kedua-duanya bertenang. Bila bertenang, barulah boleh kita mulakan rundingan pusingan pertama. Itu pusingan pertama. Biasanya di tengah-tengah 10 minit orang buat explanation tu, kita nampaklah kata yang memerlukan ruang adalah isterinya. Maka kita kenalikanlah rundingan pusingan pertama. Selalunya rundingan pusingan pertama akan jelas terjejas banyak kerana interfere. Suami akan meminta bila maklumat tu tak betul, pintas. Jadi kita nak kena kendali suami tu, tak apa bagi ni cakap. Apa saja yang kau tak setuju, kau tunjuk body language je. Kau jangan jawab. Katalah perempuan ni kata dia ni kan, kau tak setuju je, kau tunjuk body language je. So kau jangan reply dengan verbal. Nanti kalau kau tunjuk verbal ni akan menjadi lagi tinggi. Jadi dia ni akan tunjuk body language lah.
Tu saya tahulah. Tapi kita nak kendalikan pusingan pertama kan, untuk elakkan ketegangan. Kemudian nanti bila Dim cakap, saya bagi tahulah pula kat ni. Diam. Nanti kalau tak setuju, saya kata just buat expression je. Saya faham. Saya duduk kat tengah. Tak mudah. 1-2 dapatlah saya selamatkan daripada penceraian. Tapi ramai juga yang berakhir dengan penceraian. Tak semua benda usaha tangga kejayaan. Tapi usaha adalah tanda kasih sayang. Cukuplah kita pergi dalam satu tempat, kita berusaha kerana kita kasih dan sayang pada kawan-kawan kita, pada saudara mara kita. Kerana tak semua usaha tangga kejayaan, ada juga usaha yang kita buat dia akan gagal. Tapi dalam hidup ni, antara menyebarkan kejayaan dan menyebarkan kasih sayang tu, kasih sayang penting. Kita sebarkan kasih sayang, pergi walaupun kita tahu, macam kita ziarah orang lah, kita dah tahu keadaan orang tu pun tak mungkin lagi akan survive panjang. Jadi saat akhir kita bagi je kasih sayang pada dia, sentuhan, ciuman, pelukan, ingatan, kata-kata yang manis. Kerana kita tahu dari segi keadaan tak mungkin orang yang kita ziarahi ni mempunyai usia yang lebih panjang berdasarkan keadaan kesihatan yang dah teruk. Okey? Saya tak ada apa Noah semua dengar je. Berapa tu orang ada? 660 orang dengar. Mereka mengalami gangguan mental, boleh fokus ke dalam satu isu dan perkara. Bagi mereka yang ada gangguan mental, tentulah tak boleh fokus, kena ambil ubat. Sebab kaunseling, kalau kita buat rundingan dengan seorang yang ada dia gangguan mental ni, saudara sebut apa, dah jatuh kategori mana kan? Kalau kemurungan tu dah masuk severe, berat lah. Dia tengok bergantung pasal perasaan kesihatan mental ni. Kalau dengan orang gila memang sukar lah, pasal dia hilang rationality. Kalau tambah mereka yang mengalami skizofrenia di peringkat severe, mereka yang mengalami sekarang ni dipanggil sebagai borderline disorder personality, yang baru jarang kita discusskan. Dia bukan bipolar, tapi dia panggil borderline personality disorder. Kemudian kita tak susah nak jawab benda ni, tapi itu dah sampai level counselling lah. Saya cakap ni dalam kes-kes orang yang ordinary, selalu kes-kes yang kita jumpa lah dalam mengendalikan titik fokus ni. Sama ada kita pergi kerja, kita nak masuk dalam meeting kan, kita tak boleh masuk dalam meeting dalam keadaan kita dah letak titik fokus yang salah, ataupun staff kita melakukan sesuatu perkara yang kita tak gembira, kita panggil dia masuk bilik, kita dah letak titik fokus yang menjadikan ruang untuk menyelesaikan masalah tak berlaku, kerana kita dah berada seolah-olah dia bersalah dan ini adalah ruang menghukum dia. Jadi titik fokus bukanlah saya sebut terguna pakai dalam kes-kes yang complicated, tapi titik fokus yang cuba saya pakai ini adalah yang boleh kita implement hari ke hari. Supaya sehari je dah habis ni dah boleh apply lah. Bila kita balik kepada isteri kita, kita pun dah ada dah titik fokus. Lepas tu bagaimana kita nak mengendali titik fokus yang betul. Macam sebagai contohnya, membeli sekuntum bunga dengan titik fokus. Bila sampai, bagi dia bunga tu dalam keadaan dia pegang, dia peluk. Lepas dia peluk, kita terus lapaskan. Hari ni adalah hari yang abang rasa dah lama terlupa untuk mengucapkan rasa cinta dan terima kasih atas pengorbanan sayang. Hari ni abang buat. Jadi kalau kita ada 3 titik fokus tu, kita buat keterangkuman titik fokus tu. Yang dia tak semestinya titik fokus ni hanya berguna untuk mengendalikan keadaan yang negatif. Titik fokus juga penting untuk mengendalikan keadaan yang positif, di mana kita dah letak titik fokus tu 1, 2, 3. Balik bunga, dia excited, dia dapat bunga, dia senyum, dia dapat pelukan, dan kemudian dia mendapat ucapan. Klise tapi masih lagi berfungsi bagi saudara yang tak refresh komitmen kepada pasangan masing-masing. Refresh je lah. Itu saya panggil titik fokus. Tak semestinya titik fokus kita bercakap tentang isu yang complicated. Dia adalah harian. Saudara pergi, titik fokus saudara adalah bila beli barang, saudara akan menunjukkan rasa rendah diri. Apabila makcik tu bungkus goreng pisang, saudara dah cakap, bau dia dah terbayang macam nak makan sambil berdiri, makcik punya sedap bau goreng pisang makcik. Bila nak berlalu, saya doakanlah makcik murah rezeki. Titik fokus adalah hal-hal di mana apa benda yang kita nak lakukan pun, kita telah meletakkan titik fokus, iaitu bersangka baik dengan niat yang baik dan menyebarkan kasih sayang di jalanan atau di mana siapa saja yang kita berinteraksi. Itu yang saya gambarkan kepada tuan-tuan. Titik fokus ni bukanlah, saya ambil kes tadi, kes besar mengendalikan ketegangan, tetapi keharmonian kasih sayang dan membolehkan kita pun jadi tak tegang. Setiap kali kalau kita ada titik fokus
Beli goreng pisang pun kita ada kasih sayang. Singgah kejap pergi beli air pun kasih sayang. Jumpa guard turunkan tingkap. Sihat. Kita dah ada titik fokus yang memberi kita vibe serotonin dan melatonin yang baik. InsyaAllah kita akan jadi orang yang lama-lama titik fokus positif tu mengendali teknik kita berfikir. Habis dah Okey. Satu lagi. Macam mana nak rasa sentiasa dihargai? Nak merasa sentiasa dihargai, itu yang sukar. Dipanggil self demanding, self reward. Saya tak pernah ada benda tu. Saya beritahu pada saudara, paling bahaya adalah apabila datang self centric, di mana kita berharap. Kita berharap. Kadang-kadang macam saya beritahu tuan-tuan, beberapa tahun dulu saya berasa sangat-sangat tersinggung, dan dia mengambil masa yang panjang hinggalah Ustaz Don memberikan saya satu kata yang kemudiannya dia menghapuskan semua benda tu. Saya ada seorang kawan, dia kecemasan untuk pulang ke kampung dia, jauh dan memerlukan wang yang banyak. Dan saya tahu dengan pekerjaan dia, akad menjadi pinjam akan menjadi sukar. Akad menjadi pinjam ni akan jadi sukar. Dan saya pun tahu kata saya ada sikit duit pada waktu tu, dan dia adalah orang yang tak ada duit. Berarti adalah menjadi munasabah untuk saya bagi dia duit. Munasabah dari segi agama, dari segi kemanusiaan, ataupun dari segi apa saja. Dia bawa beberapa helai pakaian yang saya memang tak ada interest. Barang-barang tu hebat, tapi dia bukan interest saya. Dan dia kata ambillah untuk harga pukal, di bawah below market price. Tapi saya tak ambil lah, sebab saya tak tu barang tu. Dan saya pun memang tak nak berurusan dengan adanya barang sebagai orang tengah. Maka saya bagi dia dengan satu kata. Kalau kita bagi tu, kita kata tak apalah, ambil lah, nanti ada duit bayar, tak ada duit pun tak apa. Jadi saya bagi besar lah juga angka tu, hampir RM3,000 saya bagi pada dia. Tapi saya lebih ingatkan waktu tu adalah keluarga, tentang dia, urusan dia tu adalah dengan keluarga. Saya bagi. Dan bila selesai benda tu tuan-tuan, sampai sekarang dia tak pernah ucapkan terima kasih. Sampai sekarang. Dan lepas tu banyak kali dia menjadi sangat kurang ajar dengan saya. Banyak kali dia mengeluarkan kata-kata sangat kurang ajar dengan saya. Saya pun diam, jarak jauh lah. Nak panggil ni dah panggil anak lah. Tapi kenal on the street, sama-sama minat melepak je jalanan. Satu masa saya dengan Ustaz Don ni, Ustaz Don ni pula dia merapu pun ilmu. Dia ni bercakap Penang ni, tapi dia dah terlatih tutor lah semua benda tentang ilmu. Lepas tu Ustaz Don kata dekat saya, berharganya cincin bila letak di jari, berharganya emas bila dia jadi hiasan, berharga mulut. Dia kata apabila bercakap benda yang baik, dia kata berharga hati, semuanya kerana Allah. Saya tak tahu kenapa, mungkin petang tu saya dah bengang kan, sebab saya duk ingat banyak kali macam mana saya nak panggil budak ni dan sekolah kan, dia sikit kau niat dalam hati lah kan. Kau ni waktu kau melepet tu tak ada orang nak tolong kau, abang tolong kau. Lepas tu kadang-kadang dah lah, daripada hari yang abang bagi sampai bertahun ni kau tak berusaha nak tanya balik kalau ada duit tu nak convert jadi halal ke apa, kau tak tanya. Tapi bila Ustaz Don kata dekat saya tu kan, bila kita letakkan tu Allah, saya terus baru saya teringat, banyak benda kita buat kerana kita harap dihargai, hingga kita lupa nikmat berbuat baik ni adalah supaya Allah rahmati. Sejak tu lah tuan-tuan, kenapa saya boleh hidup dengan jumpa orang tipu saya dan sanggup ditipu lagi. Berarti kan kadang-kadang orang, macam saya pernah cerita pada saudara, orang jalanan ni mereka susah. Jadi bila mereka jumpa saya, dia orang tahu kalau sebut setakat kesusahan biasa mereka dapat RM50, maka mereka terpaksa menyebut kesusahan luar biasa. Tak makan, betul anak dia macam demam, cikgu dekat anak duk marah anak dia tak bayar lagi yuran, buku tu tak ada, buku ni tak ada. Saya tahulah itu hanyalah untuk pergi ke RM100 daripada kuota yang selalu saya bagi RM50. Dia orang dah tahu dah ni, kalau tak ada big story Abang Zainal takkan bagi 100, dia bagi 50 saja.
Dan saya bagi. Sebab saya bagi tahu kata dalam hidup ada masa ditipu adalah satu benda yang kita kena redha. Kerana di belakang itu ada kebaikan dia, iaitu mereka menipulah sekalipun. Kalau dia tak beli buku dekat anak dia, dia akan beli KFC. Sebab dia takkan datang bagi tahu kat saya anak dia nak KFC, takut dia kena sekolah. Kau ni dia orang miskin, dia takkan datang bercakap, walaupun saya akan faham. Tapi dia kata mana ni, dah tak sedar diri, jadi gelandangan nak makan KFC. Dia tak akan cakap sebab dia ada satu stigma dengan mengatakan bahawa hidup makan nasi, ikan masin, ikan sardin. Dah ambil RM50. Dia ingat semua orang ada macam tu. Dia cerita tuan-tuan. Saya bawa, bukan kata saya beli, tapi saya bagilah. Lepas tu saya kata sampai satu tahap, saya boleh ditipu oleh orang yang sama berkali-kali. Dengan saya faham alasan tipu tu, kemungkinan sedang ada alasan lain di belakangnya yang lebih baik, iaitu anak dia nak KFC. Jadi dia ceritalah tentang tu, tentang ini, tentang yuran, tentang apa. Saya bagi. Sebab saya tahu kata orang ni, akhirnya semuanya adalah tentang keluarganya. Jadi kalau dia tipu saya pun, adalah tentang keluarganya, kerana dialah wanita yang selama ni membela anak dia berorang-orang. Jadi saya selalulah. Jadi kadang-kadang tu, kalau saya pergi dengan Ilham, kuranglah dengan Syair. Syair dia punya berat mata memandang untuk percaya tu tinggi lah. Tapi bila naik kereta saya beritahu dengan Syair lah. Kadang-kadang macam Ilham ni dia okey je, ayah memang selalu kena tipu. Tapi kalau dengan Syair, dia muka berubah lama, saya beritahu dengan Syair. Dalam hidup ni kita pergi ke satu sekolah kehidupan, bahawa ditipu yang sangat melukakan adalah sebahagian daripada kenyataan kita perlu terima. Kerana kebaikan yang baik tidak semua berada dalam paras muka air. Sebab tu saya katakan, kalau kita nak dapatkan ikan kan, kalau kita tunggu atas muka air tak dapat ikan. Kalau kebaikan adalah benda yang muncul, tentulah saudara kena melihat di dalam air baru ada ikan. Itu kadang-kadang perkara yang di sebaliknya tu. Jadi saya kata bahaya yang paling besar tu. Jadi saya sampai sekarang tuan-tuan, saya tak anggap saya dihargai lah tuan-tuan. Saya rasa majoriti orang-orang yang berurusan dengan saya menganggap saya bodoh. Dan majoriti. Sebab saya akan portray diri saya yang saya selesa. Saya portray diri saya yang saya selesa. Jadi ramai orang berurusan dengan saya ingat saya bodoh. Boleh makan ni. Dan banyak orang menipu saya dalam banyak urusan. Kerana saya memilih untuk bersifat lurus dalam urusan. Jadi bila saya mati pun, saya kata tak apalah, saya mati bawa sifat lurus saya. Saya kalah urusan, tapi saya mati bawa sifat lurus saya. Orang yang menang urusan, dia mati bawa apa, saya tak tahu. Jadi saya lebih fikir kata, akhirnya dengan umur-umur yang ada, dengan menjadikan juga dalam kehidupan kita boleh bersifat profesional, tapi profesionalism kita terurus hingga ke siratul ke titian siratul mustaqim tu. Saya berpegang. Saya lurus nampak bodoh, tapi jalan saya lurus seperti mana yang dikehendaki. Orang lain dia lurus tapi dia apa, itu bukan masalah saya. Sebab dalam hidup ada banyak perkara saya kata, terutama dihargai. Kalau kita main dalam surface dihargai ni tuan-tuan, tuan-tuan taklah akan pergi pada deep dalam pengajian agama. Tasawur agama tak dapat deep. Kehatian yang sebenar sebagai orang beragama kita tak akan dapat. Sebab kita masih nak memenangkan kita. Orang miskin kita beri pun kita hargai dia, kerana dia menjadi punca kita mendapat pahala. Bukan kita bagi itu kita bangga kerana kita orang yang memberi. Tangan yang di atas tu berada, lebih mulia tak ada. Saya rasa kita bagi, kita berasa gembira kerana dengan adanya dia, hari itu adanya amal untuk kita. Yang kedua, dengan bagi pula tu, proses kita bagi itu dia berlaku pencerahan pada hati kita. Bahawa hari ini walaupun ditipu, kita bagi kerana rasa kasih melampaui rasa syak. Rasa kasih ni, sayang kepada orang-orang yang kita kenal di jalan ni, telah berjaya melampaui rasa syak. Jadi kita praktis lama-lama macam tu. Tapi kadang-kadang saya pakai Noah sekarang. Kalau urusan-urusan yang saya rasa ada kemungkinan saya nak kena tipu kan, saya hantar Noah dia belum lurus tu lagi lah. Apa pula tak boleh ni, tak masuk akal ni. Dia terus gitu tak masuk akal. Kau balik senang kan. Besok kalau dia masuk pun dah umur macam saya, dia pun lurus macam tu, 10 orang lurus duduk kat sini, seminggu tutup tu saya banyak-banyak benda kalau datang dalam hati saya bisikkan kan, dengan mengatakan Noah lah orangnya yang berurusan, Noah kau urusan Noah. Saya orang yang mudah ditipu, saya orang yang mudah ditipu, mudah dipergunakan. So saya akui, tapi saya tidak pernah berusaha untuk mengubahnya. Saya cuma boleh mengendalikannya supaya jangan teruk pun kekal lah jalan yang lurus. Siapa yang rapat dengan saya tahu, dia tahu kata cerdik dari segi cakap, tapi bodoh dari segi kebolehan.
Sebab mereka melihat timbang tara saya adalah tentang licik. Tapi saya banyak menggunakan timbang tara saya dalam benda-benda yang saya buat adalah berlaku benar, lurus, dan kemudian kalaulah saya tergelincir dari segi keuntungan dunia, saya tak tergelincir dari segi keuntungan akhirat. Itu memang umur saya dah tua. Saya 56, saya tak boleh deal strong macam saya umur 35. Tepuk meja, berdiri, pegang, no, go, get out. Tak boleh dah macam tu. Pasal jalan hujung-hujung ni adalah jalan-jalan yang kita kena ambil kira lah. Ni usia bonus. Okey, nak berniaga ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa besok kalau kita ada diskusi tentang benda ni. Okey? Lepas tu kalau boleh 5 dan 7 malam janganlah mencari saya, kerana itu adalah waktu emas. Waktu yang saya cintai kerana berselesa-selesa minum kopi, ada sikit 8 minit 10 minit untuk bersolat, dan saya ada waktu di atas katil untuk membaca supaya operatorial malam saya menjadi lebih kuat. Saya berniaga sekarang, tak banyak barang yang saya nak naik hari ni. Baju saya adalah keluaran biasa. Dia datang dalam saiz besar, 24.5. Tapi oleh kerana saya suka motif Navajo, saudara pun tahu saya suka motif Navajo, dan Navajo jatuh di atas cotton. Jadi jarang saya dapat Navajo di atas cotton ni, sebab selalunya Navajo saya banyak jatuh di atas jaket. Saya ambil dia datang dalam 25. Saya jadikan dia 22 shot. Lepas tu tukang jahit buat balik buat balik. Okey, 22 shot. Seluar yang saya pakai ni adalah Levi's 90s. 501, tapi bukan Big E lah, 501 biasa je Levi's 90s ni. Dia dah datang dalam keadaan bertampal macam ni. Dia dah datang dalam keadaan macam ni. Cuma saya ambil simpan adalah kerana dia adalah USA. Tampal. Lepas tu ada satu kawan tu dia pandai buat sashiko. Saya suruh dia buat sikit lah, hantar kat dia, seminggu dia tolong buat. Dia buat minimalis je, sebab saya tak mau dia kelihatan tampau sashiko. Dia asal tampalan biasa, dia sashiko lah sikit-sikit untuk menjadikan dia tampal, tapi kalau tengok dekat ada sashiko. Lepas tu ini adalah, semua orang tahu ini adalah salah satu kelebihan Levi's 90s. Ingatlah, Levi's vintage 90s, made USA, bukan kepala kain. Kalau saudara pandai cari dia, memang orang tak nak ambil, sebab orang tengok colour dia season teruk. Sebab model 90s made USA ni dia ada masalah dye sikit, iaitu dye lupus, dye dia sangat kuat. Tapi dia adalah kain yang paling bagus kita ambil kalau kita nak jadikan dia artwork. Berarti kalau nak pakai kosong, dia tak ada personality. Jadi dia dalam market ni orang jual 100.5, kita ambil. Sebab dalam market dah dianggap warna pun dah tak ni apa, tapi dia bagus untuk artwork kerana dia dipanggil sebagai flattered floor, lantai yang flat. Jadi bila kita letak barang atas dia, barang tu akan menjadi expose. Dia menjadi extraordinary expose. Jadi saya beli dengan memang niat kerana benda ni, kalau saya tambah sashiko, tambah tampalan-tampalan kain supaya dia jadi ni. Dia adalah Levi's 501 biasa je, yang made USA lah. Kasut saya pakai Red Wing biasa yang saya pakai ni, Iron Ranger dengan menggunakan tapak air setter. Ini saja model yang Red Wing keluarkan bagi 2022 di tengah-tengah COVID-19. Pasaran kasut dan pasaran menjadi lemah. Red Wing tak buat model baru, dia cuma ambil model yang keluar dalam tapak Beckman to Meet tu, pergi kepada tapak air setter, menjadikan Iron Ranger yang dianggap the most classical ataupun dipanggil sebagai the most heritage ataupun the most mass market untuk Red Wing ni. Orang kejar dulu dengan to meet, maka mereka pindah dia kepada Iris Setter. Jadi bagi peminat Iris Setter macam saya ni, yang tak beli Red Wing to meet kerana kita tak pandai pakai tapak Backman tu, maka kita beli. Kerana memang dari segi cutting dia ni, tu depan dia ni, Iron Ranger memang dianggap the best lah, terutama sekali. Tapi dia punya bukan colour ni tau. Iron Ranger yang paling heritage ada yang coklat tu. Tapi untuk kategori ni dia keluar dua-dua. Saya simpan dua-dua lah. Satu saya simpan juga yang moden ni. Dia cuma keluar 2 color je bagi 2022 di bawah. Dia ada nombor dia, tapi saya ni bab-bab nombor ni saya tak berapa ingat dia model apa ni. Ini adalah model 8088. Ni yang tentu yang saya punya 8087. 8088 ni dia datang dengan tapak resetter. Kerana saya dah selesa. Sebab saya cerita pada saudara, bila kita pakai Red Wing ni, dia bukan kerana gaya kasut.
Kerana satu adalah saya tinggi dan saya memerlukan gesture yang baik. Okay? Saya tinggi, saya perlukan gesture yang baik. Kerana Red Wing ni dia high cut, dia ikat dekat kaki ni, gesture. Lepas tu tapak dia ni bila saya letak, dia lekat. Jadi kalau saya buat presentation, saya pergi buat presentation, sebab saya selalu bagi talk. Kalau saya pakai kasut lain, dia tak pegang kejap. Saya nak gunakan gesture saya bila bercakap, hanyalah pinggang bawa ke atas. Itu good presentation gesture. Ni slide saya. Ini slide saya kan. Saya jarang pakai lampu tu dan saya tak kerti tekan slide. Selalunya slide akan ditekan oleh asisten saya yang dah tahu. Kalau saya nak bentang 60 slide, dia tahu. Saya nak sampai tajuk ni, slide ni, slide ni, slide ni. Gesture Red Wing ni, dia cantik bila kita berdiri. Kita pusing macam ni. Gesture dia. Dia sangat mengawal gesture kita daripada gitu, daripada gini. Sebab struktur Red Wing ni bila kita pakai, kita letak satu kemantapan di bahagian bawah ni akan ketara dan kita hanya pakai bila kita buat terlampau banyak gesture dalam waktu pembendakan, gesture kita akan mengganggu. Kan kita nak hantar perkataan 100 perkataan yang kita dah pilih, kita nak 90 masuk ke dalam fikiran orang, boleh proses dan buy in idea kita. Berarti saya kena minimize gesture saya, tapi pada waktu yang sama, kalau kita ada gesture yang teruk, dia tidak menarik sebab tak ada, pasal dalam presentation dia ada art of presentation. Dulu ni saya pakai jeans biru cantik lah, kemudian saya pakai coat sikit lah, rugged tapi dia kira rugged smart je lah. Walaupun saya dah kerja korporat, saya tak pernah pakai slang, saya memang pakai jeans biru dan saya pakai Red Wing lah. Sejak tu saya selalu menganggap Red Wing adalah presentable, bukan kerana dia Red Wing, kerana struktur kasut dia adalah struktur yang apabila kita berdiri di atas pentas, dia tak sama macam kita pakai kasut office yang bertumit. Pasal kasut office yang bertumit tinggi ni, dia automatik menolak badan kita 5 darjah ke depan, menjadikan kita dapat gesture sedikit bongkok. Bila kita nak lawan gesture bongkok tu, kita akan tolak ke belakang. Jadi dari segi body, menguruskan masalah dah jadi masalah. Sebab kita nak uruskan konten yang kita nak present. Itu yang saya fikir. Saya cerita kat saudara kenapa saya suka Red Wing. Okey? Terima kasih. Petang ni, saya tinggal baju ni, saya tinggal 2 helai je bagi mereka yang nak dead stock Mexican Pueblo